sesi borak-borak je kita hari ini. Untuk petang ini, kita akan membincangkan pula satu topik menarik. Saya pun sebenarnya baru je dengar tahu macam apa sebenarnya maksud dia ni menjadi perbualan juga sebenarnya pada masa ni. Tahun 2021 pun ada satu kejutan berlaku juga kan tentang private mandate. Mungkin juga ramai yang tak tahu. Tapi kan pernah tak dengar tagline iklan yang popular, tak handsome tak apa, janji kaya, tak molek tak apa, janji kaya, tak cantik tak apa, janji kaya. Dia lebih kurang macam itulah kan. Sebenarnya itu antara juga salah satu tawaran khidmat pengurusan saham profesional untuk membolehkan orang ramai melabur dalam pasaran saham menerusi private mandate. Okay? Dan apa itu private mandate? Siapa yang layak melabur nak gunakan skim pelaburan ini dan agaknya berapa banyak duit kita nak letak dan nak kena ada sebelum kita layak melabur menerusi private mandate. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan saya pada petang ini, Dr. Adam Zubir. Orangnya kalau kita kat tepi sini adalah sawah matang, kuning lansat, beliau putih melepak. Boleh nampak kena lighting lagi terang tu ya. Dan beliau merupakan penasihat keuangan bertauliah. Selamat datang doktor. Terima kasih Haiza. Alright, Dr. Adam ni rasanya pertama kali kita berjumpa doktor First time. First time ya. So tadi sebelum kita nak start on air, anda nak tengok secara live ni, saya ada sembang manja lah, sembang tepi, borak tepi dengan doktor. PM tepi. PM tepi. Sebab cakap apa private mandate ni doktor, kita macam tertanya-tanya. Jadi topik yang kita nak bawakan kepada anda, jom sama-sama kita tumpukan perhatian ya. Dah mula sekarang ni, dah live tau. Ni kita bukan cakap tepi, kita cakap tengah live. Private mandate, benarkah mudah raih keuntungan? Maklumlah yang kita dengar macam mudah sangat nak dapat untung ya. Contoh 50%, wow banyaknya. Banyak sangat kalau kita dengar macam tu, kita pun nak labur doktor kan. Jadi menerusi private mandate ini, cuma yang kita nak tahu betul atau tidak apa yang dikongsikan itu. Betul ke kita boleh dapat banyak? Kalau betul memang berita baik untuk kita semua, baguslah. Tapi kalau tak betul, agak-agaknya macam mana? Baik. Jadi untuk itu, kerana itu jugalah kita bersama dengan Dr. Adam kat sebelah kita ni. Inilah tugas dia, nak terangkan kepada anda semua dan juga saya. Sebab saya pun tak faham ni. Kita akan tanya banyak soalan. Kalau anda ada soalan nak diberikan dekat Facebook live kita sekarang ini, type je dekat situ. Manalah tahu ada kesempatan kita boleh lontarkan soalan kepada doktor dan doktor tolong jawab. Doktor pun macam, jangan lupa undi saya. Okey, baik doktor. Sebagai membuka bicara untuk segmen borak-borak je kita hari ini, saya rasa yang terbaik ialah Dr. Adam lah yang jelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan private mandate ni. Jadi apa sebenarnya maksudnya? Saya yakin ramai yang dah dengar iklan tapi tak ramai yang tahu dan juga jelas tentang private mandate ni. Sila doktor. Alright, terima kasih Haiza kerana pengenalan terhadap private mandate dan saya yakin ramai yang daripada anda mungkin pernah dengar private mandate. Kalau tak pernah dengar private mandate pun mungkin pernah dengar tagline. Tak kaya tak apa, tak handsome tak apa, janji kaya. Terbalik pula. Tapi nak cari tak handsome. So private mandate ni kalau saya nak bagi definisi yang mudah kita faham, daripada anda yang mudah faham adalah ramai mungkin tak pernah dengar private mandate, tetapi saya yakin ramai yang pernah dengar apa itu unit trust, apa itu pelaburan unit trust. Haiza pun pernah dengar pelaburan unit trust. So pelaburan unit trust ni dalam bahasa mudahnya adalah salah satu bentuk pelaburan di mana pelabur-pelabur macam saya, macam Haiza dan anda semua yang sedang menonton sekarang, kita boleh letak duit kita di dalam satu tabung. Tabung khas, dana lah. Iaitu dana ini diamanahkan kepada seorang pengurus dana untuk menguruskan ke mana duit ini dilaburkan. Orang tu kenal tak dengan siapa yang letak dana tu? Tak semestinya. Orang tu tak kenal. Orang tu tahu ada duit. Contohnya dalam dana ni ada 100 juta. Wow. Kita main juta-juta kan. So 100 juta ni, so pengurus dana tu dia menguruskan duit tersebut. So itu pelaburan unit trust. Pelaburan unit trust ni pun dah lama. Dan kita pun tahu pelaburan unit trust antara contohnya adalah pelaburan ASB. Kan? ASB, Amanah Saham Bumiputera, merupakan salah satu contoh pelaburan unit trust di mana kita letak duit dalam ASB,
Setiap tahun, akhir tahun kita dapat dividen, kan? Umumkan dividen dan duit tu masuk pada hari bulan 1 setiap tahun. So semua orang faham benda tu. So sekarang ni kita nak tahu apa itu private mandate pula. Okay. So private mandate ni nama pun private kan, macam untuk orang-orang private. Macam rahsia, macam yelah bila sebut private tu macam orang-orang tertentu ke? Orang kaya ke? Orang yang duit dia memang main ratus juta ke? Ya, betul. So dulu private mandate ni khas untuk golongan-golongan kayangan je. So saya dengan Aizah kalau kita nak masuk, selagi kita belum capai status golongan kayangan tu tak boleh lah nak masuk dalam kita private masih mandate. berpijak di bumi. Masih berpijak di bumi tak boleh. Tetapi baru-baru ini, Suruhanjaya Security ada menyediakan ataupun peraturan cara-cara pelaburan private mandate ni boleh dilaburkan oleh orang-orang biasa. So orang-orang biasa dah boleh melabur dalam private mandate, tetapi minima dia, mesti anda semua nak tahu kan, berapakah minima pelaburan private mandate ni buat masa sekarang, tak silap saya RM50,000. Itu minimum? Itu minima. Kalau anda ada RM100, RM200, tak apalah. Cari tempat pelaburan-pelaburan lain, banyak lagi. So private mandate ni pun sama, cuma bezanya adalah private mandate ni kita letak duit, kita letak duit tapi kita bagi duit kita tu kepada pengurus dana yang berlesen dan berpengalaman untuk uruskan duit kita tu. In a way dia dapat kita akan dapat that customized punya orang kata apa? Personal lah macam tu kita punya customization in terms of ke mana kita nak laburkan duit tersebut. Dan private mandate ni pun boleh melabur kat mana-mana tempat. Biasanya mereka gunakan private mandate ni untuk melabur dalam pasaran saham. So kalau contohnya, saya bagi contoh kan, kita lagi senang nak faham. Haiza letak duit dekat dalam private mandate, saya pengurus dana, saya nampak duit itu, dan saya bantu Haiza beli saham mana yang patut beli, jual saham mana yang patut jual. Advice sekali ke macam mana? Ke ataupun ikut? Advice tak ada. Discretionary, maksudnya ikut saya lah. Tetapi setiap bulan Haiza akan dapat macam report. Iaitu, saya beli saham ABC pada harga RM5, jual pada harga RM6. Alhamdulillah, best lah. Kan, beli RM5, jual RM6, untung. Ada juga, saya beli saham RM1.20, jual pada RM1. Ni rugi ni kan. So kita akan dapat report tu. Benda tu detail kan? Yes, detail every month. So in a nutshell, private mandate ni macam saya nampak based on my own experience lah. Saya nampak lebih kurang sama dengan unit trust. Cuma bezanya tu dapat that customization tu. Kita dapat melabur directly kepada pengurus dana. Berbeza dengan melabur dalam unit trust. Kita tak tahu apa yang pengurus dana tu buat. Labur di mana ke tak tahu. Betul. Tapi kalau private mandate maknanya kita tahu duit kita tu dilaburkan di mana. Tapi setiap semua kita tahu. Tapi doktor, selalunya diorang ni banyak pilih pelaburan mana? Dalam negara ataupun luar negara? Pun bergantung. So that's why dia sangat custom tu bergantung kepada private mandate yang kita laburkan itu. Ada yang private mandate yang kita labur di dalam negara, ada juga private mandate yang kita labur di luar negara pun ada. Ada juga private mandate yang kita labur dalam pelaburan unit trust pun ada. Maksudnya kita labur dekat private mandate untuk melabur dalam unit trust. Maksudnya pengurus dana tu yang bantu kita nak labur dana unit trust yang mana. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan nak melabur kat mana. So mereka yang maksudnya kita melantik seorang individu iaitu pengurus dana untuk manage ataupun uruskan duit pelaburan kita tu. Ini memang 100% kita serah pada dia lah ya? Ya, betul. Dan kita macam kita kata, tak nak lah invest kat situ boleh sini. Kita pun tak boleh, kita tak ada boleh. say ke kita ada say? Tak ada say. Most of private mandate ni discretionary. Maksudnya bergantung kepada pengurus dana tersebut. Jangan dia kacau nak fokus lah. Jangan kacau. Nak fokus ni nanti dia stress kan. Alright, faham. Okey, maknanya kalau Haiza ada RM50,000 ataupun lebih ni minima baru kita boleh melantik pengurus dana di bawah kemudahan private mandate untuk menguruskan wang saya dan dilaburkan ke dalam pasaran saham. Dan kiranya lepas ni kalau saya serahlah kepada doktor kan, duit kita tu kita goyang kaki, kita tunggu mereka maklumkan yang duit kita ada untung. Tapi kalau rugi, dia cakap tak? Cakap lah kan? Cakap juga. Takkan tak cakap ada report. kan? Ni menarik lah Cuma sebenarnya nak memperuntukkan RM50,000 tu. Maklumlah sebelum ni golongan kayangan. Pak Doktor cakap yang main juta-juta. Tapi bila dia buka pada kita semua, minimanya RM50,000 memang banyak lah. Macam tengok
Macam tak cukup je ya. 5 pun tak ada. Jadi apa perbezaan sekiranya kalau kita nak melabur terus ke pasaran saham berbanding kita melantik pengurus dana ni, dan bagaimana pula dari segi bayaran dan juga charge yang perlu kita bayar, Doktor? Ya. So of course lah, bila kita dah melabur dalam private mandate, ada orang yang tolong laburkan duit kita, mestilah ada charge-nya kan. Okay, Takkanlah dia buat free-free. Service. Mesti ada service charge. So tapi sebelum tu, saya just nak compare lah, kita nak buat perbandingan antara kalau kita sendiri yang melabur dalam pasaran saham. Okay, pasaran saham, saya pun sendiri memang melabur dalam pasaran saham. Okay. Bezanya kita kena ada komitmen dari segi masa kita dan tenaga kita, dan kita kena tambahkan ilmu dalam pelaburan saham ni. Pelaburan saham ni bukannya main suka hati letak duit saja, tak boleh. Okay, sangat-sangat bahaya sebab pergerakan saham, pasaran saham ni naik dan turun, kadang-kadang kita tak dapat nak jangka. Terutamanya baru-baru ni bila berlakunya peperangan antara Russia dan Ukraine, kebanyakan saham-saham di Bursa Malaysia jatuh. Dengan mendadaknya, tiba-tiba. So kalau kita tak tahu, kalau kita tak monitor, apa jadi dengan pelaburan kita? Mungkin kita akan mengalami kerugian yang besar. Okay. So bagi mereka yang mungkin tidak ada masa, tidak ada tenaga dan kemahiran untuk melabur dengan sendirinya, anda bolehlah leverage kan pada pengurus dana menggunakan instrumen private mandate, di mana kita bagi dekat mereka, mereka yang tolong uruskan, mereka yang tolong beli dan jual pelaburan saham yang sepatutnya lah untuk mendapatkan keuntungan untuk kita. So itu perbezaannya. Dan kalau kita dah gunakan masa mereka, kita gunakan kemahiran mereka, mestilah adanya fee yang terlibat. Tapi doktor, ada ke macam hidden cost? Kan dia orang bagi tahu siap-siap berapa persen yang dia nak tolak? Ada private mandate, memang sebab private mandate ni dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, memang kena isytiharkan berapa kosnya, berapa fee-nya. So saya bagi example lah, contohnya. So antara contoh-contoh ada banyak lagi fee-nya, tapi fee yang memang akan ada, satu adalah fee maintenance, sales charge ataupun maintenance charge, maintenance fee. Fee maintenance ni maksudnya setiap kali kita laburkan duit sahaja, akan ada kosnya. Okay. Ini umpama macam marketing fee tak lah. Maksudnya macam tu. Marketing fee. Kalau tak tahulah tagline kan. Tak semua handsome tak apa kan. Tapi kaya, janji kaya. So benda-benda ni ada marketing, ada kosnya. So benda-benda ni ada orang yang tolong menjualkan. Ada ejen-ejen yang tolong menjual, mempromosikan private mandate ini. So itulah maintenance fee. Normally 3 ke 5%. Itu untuk yang upfront. Mesti ada. Ya, setiap kali kita laburkan ada 3 ke 5% akan diambil daripada modal kita. Yang contohnya kita letak RM50,000. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga fee tahunan. So fee tahunan ni di charge setiap tahun. Ni macam yuran ni. Macam yuran tahunan. So fee tahunan ni untuk adalah proses, contohnya nak buat report lah, ada admin job dan maintenance dia untuk pastikan report kita dapat setiap bulan. Kan mesti ada orang yang kena sediakan report-report tersebut untuk pelabur-pelabur yang melabur dalam private mandate. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini, yang biasanya ramai orang tak nampak. Orang nampak untung-untung je. Untung berapa? 50%, 60%. Wow. Banyaknya. Kan, banyaknya. Ui, tak boleh nak masuk akal. Tapi ada charge yang ketiga ni, kita panggil fee, maksudnya kalau fee apa yang ketiga prestasi ke apa? Yes, betul. Fee prestasi pelaburan. Hebat Haiza. Hebat Haiza ni. Ya, betul. Baru baca. Okey. Fee prestasi pelaburan. Ini maknanya prestasi yang dijalankan lah. Yes, pengurus dana tersebut. Kalau pengurus dana tu dapat berjaya dapatkan kita sebagai pelabur 50%, contohnya, dia ada fee prestasi pelaburan. And charge normally 10 to 20%. Oh, tinggi juga. Tinggi daripada keuntungan. So let's say kalau kita letak berapa, 100,000 lah, saya nak senang kira. Letak 100,000 kan, dan keuntungan tahun tu diisytiharkan 50,000 contohnya lah, kan, iaitu 50% kan. Wow, daripada 50,000 tu so saya sebagai pengurus dana charge 10 to 20%. Yang tadi awal-awal tadi ada penolakan. Dan ada penolakan, fee maintenance. Lepas tu tahunan. Ini pula fee prestasi pelaburan. Maksudnya kalau pelaburan tu dapat certain return,
maka mereka akan charge fee. Ikut return tu ke ataupun dia dah tetapkan? Ada yang ikut return, Aduh. normally ikut return lah. So contohnya dia dapat excess 50,000, daripada 50,000 contohnya kita ambil 20%, 10,000 dia dapat. Best kan jadi pengurus dana ni kan. Macam tu je. Maknanya ujung-ujung berapa lah kita dapat tu ya doktor? Bergantung pada return. So kalau return tinggi semua happy. Yes. Tak apalah nak ambil pun tak apalah. Tak apa, saya halalkan kan. Tapi rugi, itu tak ada orang nak jawab benda tu. Okey, Kalau rugi. bila rugi, adakah peratusan tu pun sama doktor? Ke dia bila rugi dia macam tak apa. Peratusan dia pun kita kurangkan. Okay. So maintenance fee dia dah ambil dah siap-siap. Maintenance fee dah kena. Kan? Maksudnya kita setiap kali kita labur akan dikenakan maintenance fee. Itu semua orang tahu. Yuran tahunan pun memang ada. Fee tahunan memang kena dikenakan. Macam, sorry doktor kata tadi setiap kali labur tu maknanya saya dah letak 50,000. Lepas tu contoh saya 3%. Nak hantar lagi 50,000. 3% atau 5%. Oh. Setiap kali kita top up. One off setiap kali kita masukkan duit. Yes. So kalau kita masuk 100,000, so basically sama lah. Letak 50,000, 3%. Letak lagi 50,000, 3%. Kalau letak 100,000, 3%. So setiap kali kita masukkan duit, masukkan modal, ada maintenance fee. Itu yang pertama tadi. Letak 100,000 tu jangan berkali-kali kan. Sama je. Sama je? Sama je. Oh, okey. Baik. So maknanya itulah antara charge yang dikenakan. Jadi kalau boleh kita memang nak kena tanya betul-betul lah ya. Apakah kos yang dia kenakan pada kita doktor Jangan sebarang-sebarang Betul. Dia takut juga yang hidden cost kita kata tadi tu Ada lagi kos-kos lain. Okey, apa dia doktor? Agak-agaknya? Kos-kos lain ni kos lain ni memang minimal tapi ada. Contohnya kalau kita melabur dalam private mandate and private mandate tu jual beli saham, adanya brokerage fee untuk jual beli saham tersebut. So bila contohnya kalau saya sendiri nak melabur dalam pasaran saham, contohnya setiap kali saya beli sesuatu saham, saya akan dikenakan brokerage fee. Maksudnya menggunakan broker lah, remiser, syarikat-syarikat broker untuk mengendalikan pembelian jual beli saham tersebut. Ada charge lagi. Ada charge. Dan private mandate menggunakan instrumen yang sama. Contohnya menjual beli saham. So ada brokerage fee tu kena kat kita juga. So kalau dia jual beli dan let's say lah dia punya keuntungan tu tak berapa nak tinggi, duit kita ni mampu habis disebabkan oleh brokerage fee tu sendiri. So ini hidden fee, fee tu ada tertulis. Tapi kita tak nampak sebab benda ni bergantung kepada berapa kerap pengurus dana kita jual dan beli saham tersebut. Dengar doktor cakap kalau tengok figure tu rasa berpinar agak lah kan mata kan. Itu dia kalau kita tengok yuran upah yang perlu dibayar tu memang banyak. Kalau kita nak gunakan private mandate, ada duit silakan. Tak ada masalah ya nak melabur. Tapi boleh ke Dr. Adam tolong kirakan? Katalah tolong kira ada ke duit? Ada ke duit ni? Contohlah kalau ada. Nah doktor, saya ada 50,000 dan saya nak gunakan khidmat private mandate. Dah belagak ni kan. Okey. Nak bantu, saya nak minta doktor bantu saya nak jana keuntungan. Agak-agaknya upah yang saya kena bayar tadi berapa? Daripada 50,000 tu. Okey, so misalnya Haizal letak 50,000. Okey, Haizal keluarkan 50,000. 50,000 tu dikenakan 3%. Okey, 3% daripada 50,000 berapa? 1,500. Kira sikit je. Sikit je. Okay. Baru 1,500. Kita letak 50,000 kan. So tapi 1,500 tu kira banyak juga. Kan banyak juga. So dah kena dah 1,500. So baki tinggal lebih kurang 48,500 ringgit. Okay. Lepas tu ada juga fee tahunan. Tapi fee tahunan ni dah absorb. Kadang-kadang kita tak nampak pun. Kita tak nampak fee tahunan ni. Dia dah kira siap-siap lah. Dia dah ambil sikit-sikit setiap bulan. Okay. Okay, yang tu lebih kurang 1 ke 2%. Itu fee tahunan. Dan kita ada fee apa tadi? Tadi yang prestasi kita kata, pelaburan. Prestasi, ya. Panjang nama lebih dia. Lebih kurang berapa? 10 ke 20%? 10 ke 20%. Saya rasa kalau saya charge 20% boleh tak? Kalau kita untung tak ada masalah. Kita untung tak ada masalah. Okay. So kalau kita letak 50,000, 50,000 tu naik jadi 60,000. Maksudnya kita untung 20% daripada 50,000 tu, untung 20%, 50,000 jadi 60,000. Okay? Supaya semua orang faham lah. So daripada 60,000 tu bergantung kepada syarikat private mandate, okay, tapi most likely dia akan kira okay, berapa keuntungan daripada 50,000 ke 60,000.
10,000. Okay. Daripada 10,000 tu, let's say kalau saya charge 20%, 20% daripada 10,000 bersamaan dengan RM2,000. So saya dapat RM2,000, Haiza dapat RM8,000. Ya. Okay. Still okay? Kat situ nampak sebab macam banyak lagi. Nampak banyak lagi? Kira okay lagi kan? Ada potong lagi tak? Ada potong tak ada. lagi? Tak ada dah, sampai situ je. Sampai situ je. So, Okay, keuntungan bersih Haiza dah dapat RM50,000, laburkan. Let's say kalau 3%, RM1,500 dah tolak awal-awal. Okay. And then dia naik sampai RM10,000, daripada RM10,000, RM2,000 dapat lagi. Ada dekat RM8,000 kat pengurus situ. dana. So RM8,000. 8 tambah lah, RM48,000 lebih kurang RM56,000. So kira not bad lah. Naik, nampaklah ada kenaikan. Maknanya daripada RM50,000 yang kita bagi tu, ada lagi RM6,000. RM6,000. Lebih kurang RM6,000 lebih. So nampak bagus. Tetapi, itu kalau kita kata cakap naik. Yes. So kalau pelaburan naik, semua orang happy. Tetapi apa jadi kalau pelaburan tu jatuh? So kita dah letak RM50,000, Haiza dah letak RM50,000, tapi tiba-tiba tahun tu mungkinlah tahun ni contohnya ada macam-macam berita, news, bad news yang berlaku. Itu akan efek juga. Dia akan efek market. So dia akan efek pasaran. So let's say kita punya duit tu daripada RM50,000 jatuh kepada RM45,000 contohnya. RM5,000 Kan tu hilang RM40,000. tu. Dah hilang RM5,000 kat situ. Lepas tu dah tolak dah maintenance fee RM1,500. Okay. Hilang bukannya RM5,000, 5 tambah RM1,500. So Lagi. jadi RM6,500. Ada lagi annual fee 1 to 2%. Ya. Dan tolak-tolak. yalah, so kita punya kehilangan ataupun kerugian kita pun lebih besar. Tetapi Yes. that is what private mandate is. Private mandate ke, pelaburan unit trust ke, pelaburan saham ke, semuanya kita kena tahu ke mana pelaburan-pelaburan ini laburkan. Maksudnya dilaburkan ke dalam pasaran equity ataupun pasaran saham. Pasaran saham, by now semua orang patut tahu pasaran saham ni naik dan turun macam ombak. So kita memang kena tahu dan faham risiko apabila kita nak melabur dalam sesuatu pelaburan. Tapi ada juga pelaburan unit trust contohnya macam ASB. Yes. Di mana pelaburan ASB ini unit ataupun harga unitnya satu unit bersamaan dengan RM1. Dia berkadar tetap. So kalau pelaburan-pelaburan macam ni barulah tidak ada kenaikan dan penurunan. Tetapi ada dividen setiap tahun. So benda ni yang kita kena faham dulu. Dan sebab itulah saya rasa anda semua menonton rancangan kita hari ini iaitu untuk memahami private mandate itu apa, betul ke senang nak raih keuntungan. Tengok doktor cakap tu tak apalah. Macam seram aja ya. Banyak pula yuran dia upfront kita nak kena bayar. Ujung-ujung kalau dia naik, syukur Alhamdulillah. Kalau dia turun, tu yang kita rasa macam, banyaknya hilang duit kita kan. Tapi bagi saya kan tak mengapalah doktor Tapi kalau saya boleh dapatkan dividen lebih tinggi daripada ASB, contohnya 10 ke 20%, tanpa rasa bimbang kita kehilangan modal. Tapi doktor, cuma betul ke saya tidak akan rugi apabila kita meletakkan wang dalam private mandate ini? Bukannya apa, yang biasa saya dengar menerusi promosi private mandate ialah janji pulangan tinggi. Tadi doktor dah kata kerugiannya begitu kan. Jadi nak minta Dr. Adam wujudkan pelaburan dengan pulangan tinggi tetapi tiada risiko. Adakah logik atau tidak? Boleh ke buat janji-janji manis? Haiza rasa macam mana? Tapi kalau nama pelaburan tu adalah roller coasternya kan. Ya. So selalunya bila kita nampak pelaburan yang menjanjikan bulan dan bintang, okay, ataupun pelaburan yang menjanjikan return yang tinggi-tinggi ini, biasanya sama ada pelaburan itu scam. Okay, terus terang saya cakap sama ada pelaburan itu scam sebab banyak pelaburan-pelaburan yang menjanjikan 5% return setiap bulan. Bukannya setiap tahun tapi setiap bulan. Kita pun nampak Mana banyak. Tak terbeliak biji kan, mata memang kita, terbeliak biji mata, kita pun nak juga melabur dan tahu-tahu hangus duit macam tu saja. So it's a scam. Ataupun pelaburan ni walaupun boleh memberikan return yang tinggi tetapi sama ada dia boleh sustain ataupun tidak. Sebab dalam bisnes, kalau kita cakap soal konteks bisnes, memang bisnes boleh memberikan pulangan yang tinggi. Tetapi boleh sustain ataupun tidak. Itu risiko buat bisnes. Kan? Contohnya kalau kita buat bisnes stall, buka kedai nasi lemak contohnya kan. Daripada private mandate masuk kedai gerai nasi lemak. So tak apa, saya just bagi contoh kepada anda semua. Kalau kita buka bisnes, memang keuntungan kita letak modal RM10,000, mungkin daripada RM10,000 boleh dapat RM20,000. And benda ni memang betul dalam dunia bisnes. Dan ramai orang rasa benda ni
So dia ni buat bisnes, dia offer kepada kita pulangan yang tinggi Mhm. supaya kita masukkan duit, kita pun dapat return yang sama. Mhm. Boleh tu boleh, tapi sustain ataupun tidak, yang saya nak utarakan kepada anda. Mhm. Dan yang paling benda yang paling penting yang anda kena tahu, duit anda ni boleh lesap ataupun tidak. So dalam private mandate ini, okay, alhamdulillah private mandate ni dikawal selia oleh Suruhanjaya Security. Okay. Tetapi yang saya tak setujunya, kadang-kadang ada orang yang mempromosikan private mandate ini dengan kadar pulangan yang begitu tinggi, yang kadang-kadang macam apa Haizal cakap tak masuk akal. Ya. Kadang-kadang tak logik. Contohnya ada satu ketika tu saya nampak poster yang mempromosikan private mandate memberi pulangan 120% setahun. Wow. Bukannya 20%, bukannya 50%, ni 120% dan ini kisah benar. So Kalau kita yang tengok macam wow, tapi saya rasa kalau doktor tengok iklan tu doktor macam tu je agaknya kan. So macam tak mungkin lah ya. Tapi betul. Oi. Pelaburan tu memang bagi 120%. Nampak tak? Terus wujud ke ni? Ya, ada sebab tu saya cakap pelaburan saham naik dan turun. Dan benda ni berlaku pada tahun 2020. So kita kena faham. So benda ni yang saya cakap, ilmu kena ada. So nak tahu, bila tahun 2020 apa yang berlaku, market bila berlakunya wabak pandemik COVID-19, banyak market jatuh. Yeah. Market bukan saja di Malaysia, bukan bursa Malaysia, tetapi market di US pun sama satu juga. Lah di ya. satu dunia. Kecuali China lah. China sikit dia jatuh. Tapi kebanyakan market-market di luar jatuh dengan begitu mendadaknya. Jadi kalau kita pandai, kita melabur masa harga kat bawah, dan di akhir tahun 2020, market rebound balik. Maksudnya market naik semula. Sebab banyak government bagi insentif. Yeah. Contohnya di Malaysia kan ada macam-macam kan. Bantuan kerajaan yang kita dapat. So bila ada banyak duit, tu, duit ni dibelanjakan di mana? Mereka laburkan di tempat-tempat pelaburan. So banyak market naik dengan begitu mendadaknya. Dan betul pada tahun 2020 ada banyak dana-dana unit trust ataupun unit amanah ataupun private mandate yang memberi return 50%, tinggi, 60% ni normal. Betul normal. Tetapi mereka tak tahu dalam mana-mana pelaburan apa yang naik pasti akan turun, jatuh. So mereka nampak, tahun ni 120%. Okeylah, saya pun masuk. Tapi mereka masuk masa harga ke atas. Dan apa berlaku pada tahun 2021? Market pun jatuh, dia pun rugi, tak dapat balik. So, kenapa orang ni cakap 120%? Sekarang negatif 20% contohnya. So kita nak marah pun macam mana nak marah sebab kita tak faham betul-betul. Macam mana nak melabur. So berbalik kepada apa yang Haiza ada sebut tadi, boleh tak kita melabur dalam private mandate ni goyang kaki? Memang tak bolehlah jawapannya. Kita kena ada ilmu asas dalam pelaburan. Kalau nak melabur goyang kaki boleh. Letaklah dekat tempat-tempat yang berisiko rendah macam ASB. Betul. Orang yang melabur kat ASB mereka tak perlu buka pun mana-mana chart, tak perlu belajar pun. Saya buka ASB pertama kali masa saya umur 13 tahun. Kan, saya tak tahu apa-apa pun ASB ni apa, tahu-tahu dapat dividen setiap tahun. Itu boleh. Tapi kalau private mandate ni memang kena ada ilmu. So, soalan. Nak baca benda-benda tu naik semua tu Yes, kena faham market, macam mana pergerakan market. So, nak cakapkan kepada anda semua yang sedang menonton, kalau anda nak melabur, kalau anda nampak pelaburan tu memberi pulangan yang tinggi, dan saya yakin ramai orang terperangkap sebab memang private mandate ni dikawal selia. Okay? So orang nampak benda ni legit dan dipromosikan oleh orang-orang yang memang berpengalaman dan berlesen. Tetapi anda kena faham, at the end of the day tak ada siapa yang boleh kalahkan pasaran tersebut. Pasaran ni gerak di luar daripada kawalan. Orang yang paling hebat sekalipun seperti Warren Buffett. Haiza pernah dengar nama Warren Buffett? Warren Buffett ni pelabur teragung di dunia. Melabur dalam pasaran saham, dia ni top 10 billion richest man in the world. Hasil kekayaannya semuanya datang daripada pelaburan saham. So dia ni memang power lah pelaburan saham. Beliau pun rugi berbilion-bilion dolar pada tahun 2020. Nak menunjukkan sehebat mana pun kita melabur tu memang kita kena ditundukkan oleh market. So orang kata apa? Follow the market, respect the market.
Ya, sebab doktor sekarang kita tengok budak-budak muda pun pegang telefon kadang-kadang cakap apa yang korang buat tu? Cik tengok market, tengok apa semua kan. Cakap kita tahu supermarket je dek ni kita tak tahu. Kita kalau tak tahu baca, kita tak ada ilmu, itulah cukup bahaya ya doktor ya. Baik doktor, kalau kita nak tahu jadi bezanya private mandate dengan unit amanah ni mana sebenarnya pelaburan yang betul-betul kita rasa lebih baik? Okay, so unit trust ataupun unit amanah berbanding dengan pelaburan private mandate. Okay. Beza private mandate dengan pelaburan unit amanah ni, seperti apa yang saya cakap tadi, pelaburan unit amanah ni kita letakkan duit dan duit itu diuruskan oleh pengurus dana. Okay, dan pengurus dana dengan kita tak tahu. Kita tak kenal siapa pengurus dana yang menguruskan duit kita. Pengurus dana tu pun tak kenal siapa kita. Berbeza dengan private mandate. Private mandate ni maksudnya macam Haiza bagi, maksudnya letak duit dekat dalam tempat adalah company tu, bukannya letak kat poket saya jangan jangan salah anggap. Ni bukan akaun personal tak ni boleh Ya, ni bukan letak kat akaun personal itu scam namanya. So maksudnya kalau apa-apa yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, maksudnya ada tempat tertentu, ada tempat yang sepatutnya kita letak duit. Jangan sesekali letak duit anda, duit pelaburan anda dalam akaun personal. Itu salah dari segi undang-undang. Bila doktor cakap pasal akaun personal tu, saya nak ingatkan juga ni, sementara dah teringat ni kan, kadang-kadang ada juga yang inginkan dana, minta derma lah macam-macam ni kan doktor. Dia orang juga menggunakan akaun personal. Itu pun saya rasa which is jangan percaya, sebab kita tahu kalau nak buat kutipan ke apa mesti ada syarikat. Dengan syarikat tu kita tak rasalah orang kata. Kadang-kadang dengan dekat syarikat pun kita boleh kena tipu, apatah lagi yang secara personal. So elakkan daripada anda transfer duit anda kalau nak masuk pelaburan contoh ke akaun personal. Contoh Dr. Adam. Contoh akaun, nama akaun dia. Tiba-tiba saya promosi nombor akaun saya. Jangan percaya. Account, Walaupun datang daripada saya sendiri pun jangan percaya. So berbalik kepada topik tadi. So private mandate ni maksudnya Haiza letak duit dan Haiza tahu siapa yang menguruskan. So dalam konteks pelaburan Haiza ni, private mandate, Haiza kenal Dr. Adam yang menguruskan pelaburan Haiza. Dan saya pun akan bagi report kepada Haiza setiap bulan. Cakap, okay Haiza, bulan ni saya ada beli 10 kaunter saham, saya jual 5, sebab 5 ni ada yang rugi, ada yang untung. Keuntungan 6% bulan ni. Dan saya cakap, ikut awak lah, awak yang pandai. Ikutlah kan. Saya berserah. Saya berserah, ya. Okay? So itu private mandate. Dan tu satu perbezaan lah antara private mandate dan unit amanah ataupun unit trust. Yang kedua, kita kena tahu juga pelaburan unit trust ini kita boleh mulakan dengan modal serendah RM1,000, RM100 pun ada. Okay, so RM100. Maksudnya lebih sesuai untuk orang yang mungkin tidak ada modal ataupun kapital yang besar. Ya, sampai RM50,000 tu. Yes, private mandate pula dia punya modalnya RM50,000. Kenapa RM50,000? Sebab memang pada asalnya private mandate ni untuk orang-orang yang sophisticated, orang yang tahu tentang pelaburan. Kalau anda ada RM50,000, bermaksud anda ada some sort of ilmu dalam simpanan. Mungkin anda pun pelabur, anda nak leverage pada orang lain supaya boleh kembangkan lagi, gandakan lagi kewangan anda. Sebab itu ditetapkan RM50,000. Bukannya sewenang-wenang siapa-siapa boleh masukkan duit. Tetapi unit trust boleh. Dan sekarang ni contohnya macam ASB. Boleh mulakan dengan serendah RM10 pun. ASB merupakan salah satu contoh pelaburan unit trust. Okay? Itu dari segi modal. Dan yang ketiga dari segi pelaburannya. Pengurus dana ni, unit trust. Untuk unit trust ataupun unit amanah, bila kita letak duit kita, duit itu dilaburkan. Ada yang dilaburkan di pasaran saham ataupun pasaran equity, ada juga yang dilaburkan dalam bond, ataupun bond fund ataupun sukuk, ada juga yang dilaburkan dalam pasaran mata wang iaitu money market, Dan setiap tempat ini mempunyai risiko yang berbeza. Private mandate pula, dia ada juga, tapi dia normally dia sama ada kita labur dekat dalam private mandate untuk melabur dalam pasaran saham secara individual, di mana kita nampak duit kita ke mana dia pergi. Itu yang pertama. Ataupun kita gunakan private mandate dan private mandate ni dilaburkan ke dalam unit amanah. Unit trust. Pergerakan tu kita tahulah doktor. Maksud dalam unit trust pun kita boleh kawal. Kita boleh beli dana unit trust, lepas tu kita boleh jual pada sekian-sekian tarikh. Tapi kita yang kena buat. Ataupun kita kena call agent, kita dan agent kena buat benda tu. Tetapi dalam private mandate, kita tak perlu call agent,
private mandate, pengurus dana untuk private mandate yang melabur dalam unit trust ni boleh jual bila dapat keuntungan dan boleh beli bila harga rendah dengan sendirinya, automatiknya. Jadi doktor dah bagi tahu tadi kan antara dua benda ni yang mana bila Haiza kata pelaburan yang mana satu lebih baik. Jadi mungkin anda yang menonton, anda yang mendengar, anda boleh tahulah, boleh tengok perbezaannya bagaimana. Kalau anda ada keuangan 50,000 private mandate lah. Betul tak? Tapi kalau anda rasa kita tak ada, kita boleh start daripada ASB RM10 minimum pun boleh, tak ada masalah ya. Betul. Pokok pangkalnya jangan kena tipu. Itu saja. Ingat, jangan gunakan akaun personal. Saya punya akaun 16, okey tak apa. Baik, jadi memang ada perbezaan yang agak ketara apa yang doktor kata tadi berkenaan dengan private mandate dan juga unit amanah. Bagaimana pula kita nak tengok ni satu lagi istilah yang Haiza ada dengar kebelakangan ini, iaitu saham keutamaan. Ni apa benda pula ni? Ada berita yang dikongsikan media, ramai yang tertipu doktor, melabur dalam syarikat tertentu menjanjikan pulangan tinggi, begitu. Tetapi akhirnya tertipu macam tu aja, duit kira hangus. Berita itu melaporkan bahawa ada lebih 400 individu didakwa kerugian 54 juta ringgit akibat ditipu skim pembelian saham keutamaan syarikat pasangan bergelar Datuk Seri dan Datin Seri. Sebab dekat radio pun hari tu kami dengar kawan-kawan di Fokus Pagi pun berbincang tentang perkara ini. Jadi skim pelaburan yang bagaimana pula dan apakah risikonya doktor? Adakah sebab orang tu dia kata kita Datuk Seri mana boleh kita tipu? Saya Datuk Seri ni lah yang saya takut kan. Kita Tiang Seri je. So, ini lain lah kan. Ini topik lain ni, topik saham keutamaan. Completely different. Ini memang beza dengan dua tadi ya doktor? Berbeza dengan unit amanah, berbeza dengan private mandate. Sekurang-kurangnya private mandate dengan unit trust ni ada persamaannya. Dari segi duit ini diuruskan oleh pengurus dana. Tetapi saham keutamaan ni kita cakap soal beli share. Ni dah level-level lagi kayangan ni. Beli share company. Saya tak nak tahu, saya tahu saya dapat saya punya share kan, macam tu. Macam saya tak tahu kan. Datuk uruskan company ni, yang pasti saya dapat dividen. Saya dam duit je lah macam kan. tu. So, saham, bila kita cakap pasal saham keutamaan dalam bahasa Englishnya preference shares. Preference shares. Berbeza dengan ordinary shares. Ordinary shares ni saham biasa. Saham biasa ni adalah kalau anda buka CDS account, anda beli saham dekat Bursa Malaysia. Itu saham biasa namanya. Anda beli saham tersebut, terpulanglah sama ada anda nak jual apabila harga naik ataupun anda beli untuk anda simpan dapat dividen. Bila doktor sebut, sebelum doktor sambung, doktor sebut pasal CDS, saya ni tak pernah pun melabur dekat mana-mana yang ada yang sebut ni, tiba-tiba dapat email. Lepas tu saya tanya pada bank, ini akaun apa ya? Dia kata, cik ada melabur ke? Saya rasa tak pernah ada melabur. Okey, untuk CDS ni kena register kan, kena daftar apa semua baru ada nombor akaun. Jadi dia kata tolong abaikan, takut tu scam. Takutlah anda yang tengah menonton kita pun lebih kurang dapat macam Haiza, anda fikir balik, tak ada pun melabur ke mana-mana, dapat email, abaikan. Okey, sila sambung doktor. Terima kasih kan. Tapi benda ni sangat-sangat penting. Memang kalau anda tak tahu, anda tak aware kan, benda ni anda yang bagi saya lah, setiap kali saya dapat panggilan, salingan sikit selingan kan. Kalau saya dapat peringatan, kalau kita dapat panggilan atau panggilan telefon ataupun email ataupun text messages ataupun WhatsApp, macam-macam, Telegram lah. So pastikan anda double check balik. Confirm balik dengan contohnya kalau dapat surat daripada bank misalnya, confirm balik dengan bank tersebut. Betul ke ada hantar surat ni? Jangan terus percaya bulat-bulat. Contohnya dapat surat daripada LHDN. Call nombor hotline LHDN. Saya yakin LHDN memang ada nombornya tertentu. Kalau anda dapat daripada polis, balai polis, Bukit Aman, call nombor polis Bukit Aman. Ya, betul. Senang je. Benda ni kalau anda buat benda ni, insya-Allah anda dapat lindungi diri anda daripada kena scam macam tu sahaja. Mana ada LHDN call pagi-pagi hari Sabtu? Mana ada, lepas tu nombor telefon pula, nombor telefon bimbit. Saya personal. pun pernah dapat. Saya pasti yang menonton bersama, mungkin doktor pun pernah. Pernah banyak kali. Dah lah kita tengah sarapan pagi. Nak cakap pasal cukai, kita dah bayar. Tapi apa yang dia bagi tahu tu memang sesuatu perkara yang macam,
Tak mungkin sebab nombor takkan nombor handphone, mesti nombor pejabat. Dan lepas tu kalau kita kena transfer duit pun dia bagi nombor bank account personal. Memang lagi tak masuk akal. Ni, tapi you polis tapi hantar nombor personal, contohnya Timah bin Abu. Benda Timah binti Abu contohnya. Siapa dia ni kan? Ni bukan balai polis ataupun ni bukan LHDN. So benda sekarang apa yang saya nak sampaikan, kadang-kadang common sense really helps. Tetapi kadang-kadang mereka ni scammer ni menggunakan ketakutan yang buatkan kita rasa kita kena buat tindakan dengan cepat. Sampai tak boleh berfikir. Sampai tak boleh berfikir dengan waras. So bagi saya, mana-manalah government body kan, polis sekalipun kan, Haiza pernah pergi balai polis. Yes. Kalau pergi balai polis, kadang-kadang dia ambil laporan tu chill, relax je. Walaupun lah kereta hilang, dia relax je. Tiba-tiba bila call, nak cepat pula. So benda ni tak masuk akal. So benda ni bagi saya sangat-sangat penting kepada anda semua, terutamanya zaman sekarang ini, macam-macam jenis scam yang saya nampak. Lepas tu menggunakan title tu juga kan, doktor. Betul, kan? title. So dalam konteks saham keutamaan tadi, iaitu Datuk Seri ataupun Datin Seri. Anda jangan anggap dia ni ada datuk, ada title Tan Sri ke, kan? Kadang-kadang title, kita tahulah title kat Malaysia ni Datuk Seri ke yang banyak yang merompak tu semua Datuk Seri betul tak? Yang Datuk lah, Datuk Seri lah, Tan Sri lah. Dan kita pun tak tahu betul ke tidak kesahihan dia ada title. Betul, kadang-kadang saya boleh je letak. Lepas ni nama saya Datuk Seri, Dr. Adam. Siapa? Kan, anda nak check pun tak tahu nak check kat mana kan? Betul. So benda-benda ni abaikan apa saja yang mereka gunakan, title yang mereka gunakan, tetapi anda kena tengok konteks. Apa yang mereka tawarkan kepada anda. So dari segi dalam soalan ini, soalan ni berkenaan dengan saham keutamaan. So saham keutamaan ni dengan English tadi doktor kata apa? Preference shares. Ingat tahu kadang-kadang dia tahu kita tak pandai bahasa Inggeris, dia tulis tu ni apa ya. Preference shares. Preference shares mungkin nampak macam menakutkan, tapi shares itu saham. So saham bermaksud dia bagi offer kepada kita untuk beli saham syarikat. Sama ada saham syarikat mereka ataupun saham syarikat lain. So maksudnya kita berpeluang untuk menjadi salah seorang pemilik kepada syarikat tersebut. Di mana kalau syarikat ini memberi ataupun syarikat atau bisnes ini maju dan dapat keuntungan tu akan dikongsikan kepada anda yang melabur dalam bentuk dividen. Dan rata-ratanya dividen yang mereka tawarkan ni memang confirm akan lebih daripada apa yang pelaburan berisiko rendah seperti ASB, tabung haji, EPF. Memang dia bagi tahu tinggi. Memang akan bagi at least double. Paling-paling pun 10% yang biasa saya dengar, 12% setahun ataupun 15%, 15% setahun. Nampak menggiurkan, betul? Betul. So jadi letak duit, kita bagi kepada Haiza 15%. So Haiza every year. So nampak macam wow, nampak macam best. Tapi yang Datuk Seri ni, dia punya return 4% sebulan, tak silap saya. Itu kali 12. Go back to basic fundamental. Mana ada pelaburan yang kita boleh letak sesuka hati dapat 4% sebulan. Sebulan sekali. Bila dah peratus sebulan ni, kalau dia orang gunakan denominasi sebulan, memang biasanya tak masuk akal. 4 kali 12, 48% setahun. Hampir 50. Hampir mungkin 50. Maksudnya terms-terms yang diorang nak bagi tahu pada kita untuk masuk pelaburan investment ni semua pun ada perkataan-perkataan yang saya pasti tak boleh digunakan doktor. Contohnya sebulan tu memang confirm menipu. Salah. Sehari pun ada juga. Letak duit 1,000 sekarang, hari yang sama dapat return 50%. Itu semua memang jauhkan diri daripada pelaburan-pelaburan ni. Sebab pelaburan-pelaburan ni memang rata-ratanya memang confirm saya boleh cakap scam. Scam 4% saham keutamaan. So dia memang ada kalau anda sendiri yang usahakan bisnes anda. Sebab saya ada bisnes saya sendiri. Return tu normal sebagai seorang business owner. Tetapi sebagai pelabur yang kita letak duit tutup mata, itu bagi saya orang yang run, orang lain yang run, dia run tapi dia run duit anda. Pergi ke mana kita tak tahu kan. Run for your life. Run lah, tu yang hilang 54 juta. Aduh. Habis 400 orang jadi mangsa. So kalau saya nak pendekkan cerita, saham keutamaan ni ada, sekarang ni pun
Suruhanjaya Securities pun dah melakar. Okay, dah ada pun. Dia juga berdaftar dengan saham security. Dia dah keluarkan guideline. Okay, so Hmm. Suruhanjaya Securities Malaysia ni dah keluarkan guideline untuk preference shares ini. Preference shares ataupun dalam Saham bahasa lainnya, keutamaan ni. ya, dalam bahasa lainnya private private placement. Okay, private placement. Private placement ni maksudnya kita letak duit, dan tadi private mandate. Ya. Ini private placement. Kita letak duit kita directly kepada company tersebut. Dan company itu buat bisnes seperti biasa sebab mereka perlukan modal. So mereka beri saham keutamaan kepada orang. Ramai-ramai Dia untuk kumpul. sama. So niat dia tu mungkin betul, nampak macam logik. Dia kumpulkan duit, dapat contohnya modal 10 juta. 10 juta ni beli mesin, usahakan bisnes, buka kedai, return yang dia dapat tu dia bahagi agihkan kepada kita sebagai pelabur, nampak macam real. So memang ada saham keutamaan yang betul-betul legit. Memang ada. Saya pun ada beberapa klien yang saya tolong invest ke dalam saham keutamaan. Ada. Tetapi as much as ada private mandate, ada unit trust, ada pelaburan emas, ada juga scammer-scammer yang mengambil kesempatan terhadap pelaburan-pelaburan Benda-benda ni semua ya. sebab ramai orang belum tahu. Ramai orang yang masih lagi tak tahu apa benda itu private mandate, apa itu private placement. Mereka tak tahu preference shares. So mereka buta-buta percaya dan mereka mengambil kesempatan. Mereka larikan duit anda. Okey, jadi hati-hatilah Kita tak naklah sekarang ni pun orang doktor, kita kata kita dah nak kembali semula, nak bekerja, baru nak bernafas, tiba-tiba dah kena bawa lagi duit balik. Betul. Baik, kita nak kembali sedikit kepada private mandate ni semula, doktor. Kalau kita dah melabur guna private mandate, katalah rugi. Perlu ke saya biar je? Dan saya percaya pada pengurus saya tu macam Dr. Adam yang saya lantik selagi saya tidak memerlukan wang berkenaan, ataupun saya kata doktor, saya nak keluarkan balik duit saya ni. Macam mana? Oh, soalan ni macam mana? Power kan. Soalan ni memang ramai orang tanya kan. Okay, Sebab ramai orang yang memang dah invest, nampak pelaburan yang menjanjikan 50% setahun, so kita masuk, lepas tu kita masuk ke atas and harga sekarang dah jatuh. Apa yang patut kita buat? Okay. So jawapan saya, kalau dah rugi, kalau dah rugi, sebab kalau memang rugi sebab market tak cantik ataupun market dah kat bawah, apa yang kita boleh buat? Anda kena belajar. Anda kena belajar ke mana pelaburan tu pergi. So kalau pelaburan anda pergi, contohnya lah, pelaburan anda ni dilaburkan di Amerika Syarikat misalnya. Laburkan di Amerika Syarikat. Tapi dekat Amerika Syarikat tu melabur dalam industri mana? So benda ni ilmu. Ilmu yang anda kena belajar. Yang anda tak boleh nak leverage 100% kepada private mandate. Mereka boleh tolong beli dan jual. Tetapi anda kena tahu ke mana duit ni dilaburkan. So kalau anda tahu sekarang ni dekat pasaran Amerika Syarikat, sekarang ni taklah, sekarang ni dia dah jatuh sedikit. So kalau anda tahu dia dah jatuh sedikit, mungkin dia berada di bawah, dan apa prospeknya, maksudnya di masa hadapan, adakah pasaran ni akan naik kembali ataupun akan jatuh lagi. So benda ni ilmu yang anda kena ada. Anda kena belajar benda ni. Kalau anda belajar benda ni, dan anda tahu nak buat tindakan yang betul. Saya bukan yang nak cakap, anda kena simpan sahaja, tak boleh juga. Sebab kita tak tahu ke mana mereka laburkan duit kita. Mereka bagi kita syarikat dan bagi tahu kepada kita industri yang mereka laburkan. So kita kena buat our own due diligence and kita kena make our own decision. Maksudnya nak jual ataupun tidak. Kalau nak jual, kenapa nak jual? Mungkin anda rasa, pasaran yang saya laburkan duit dekat private mandate ni akan jatuh lagi. Contohnya, contohnya kalau duit anda dilaburkan di Ukraine for example, mesti anda nak keluarkan. Takkan anda nak simpan lagi duit anda? Betul tak? So inilah ilmu-ilmu yang anda kena ambil tahu. Anda kena tahu private mandate ini dilaburkan di mana. Itu yang pertama. Kalau dah rugilah. Dan yang kedua, kalau nak simpan pun, nak biarkan pun, kita kena tahu prospek di masa hadapan, adakah dia akan naik kembali. Dan bergantung juga kepada diri kita. Duit ini kita perlu ataupun tidak. Kadang-kadang bila kita cakap soal pelaburan, saya selalu ingatkan, jangan labur duit keperluan kita. Duit yang memang kita perlu untuk hidup. Kalau kita nak buat mana-mana pelaburan, pastikan anda labur duit lebihan.
Duit lebihan di mana? Kalau duit ni lesap sekalipun, anda takkan terkesan. Tak tergugat langsung. Tak tergugat. Kadang-kadang ni saya nampak ramai juga orang buat silap, mereka laburkan duit simpanan mereka. Yang itu perlu maksudnya itu duit keperluan. Duit keperluan, betul. Duit yang memang dia gunakan untuk belanja harian, belanja bulanan, gunakan duit itu labur. Ini tindakan yang tak bijak, kurang bijak. Melainkan anda letak dekat dalam ASB lah. Sebab anda tahu ASB duit anda tak jatuh. Yep. Kan? So far for the past how many years, memang duit sentiasa, setiap tahun sentiasa naik. Okay, sentiasa dapat dividen. Yeah. Tetapi kalau pelaburan saham, pelaburan unit trust, pelaburan private mandate, walaupun tadi topik yang kita bincangkan saham keutamaan. Yeah. Tempat-tempat ni ada risikonya. So kalau anda nak labur kat tempat-tempat ini, pastikan jangan guna duit keperluan tetapi gunakan duit lebihan. Ya, ada ekstra gitu ya. Baik, saya nak tanya dengan doktor bila doktor sebut pasal private mandate dan tadi doktor kata kita tak ada say. Kan? Betul tak doktor? Ada say ke tak ada say? Kadang-kadang ada say nak jual lah. Okey. Tak apalah, saya tak nak lah, saya nak jual lah. Tapi kita boleh ke macam yelah bila kita dah melabur ni kita boleh ke buat pilihan yang kita nak melabur di contoh ada yang syariah ataupun mungkin yang tidak. Bagaimana doktor? Kita boleh buat pilihan. Boleh. So private mandate ada private mandate yang syariah compliant, ada private mandate yang non syariah. Okay, so kita boleh pilih. Sebelum kita labur tu kita boleh tanya siap-siap. Okay. Ini pelaburan ni syariah compliant ke tidak? Okey, maknanya kat situ ada pilihan ya. Ada pilihan. Kita sendiri yang pilih nak melabur kat mana. So private mandate ni dia macam bagi menu kat kita. Menu ikan, menu ayam, daging. Menu daging, anak apa. Haiza suka mana? So Haiza suka ayam, ambil ayam. Alright, faham. Okey. Baik, jadi sama ada private mandate, unit amanah ataupun saham keutamaan sekalipun, sebelum membuat pelaburan, ya, anda kena pastikan bahawa anda berjumpa dengan orang yang profesional, syarikat yang berdaftar. Ini semua kena check background, ya. Macam kita nak berkenalan dengan orang yang kita suka, jangan tiba-tiba terus jatuh cinta sahaja rupa-rupanya. Kan kita tak tahu di belakangnya. Baik, kita bersama dengan Dr. Adam, banyak sudah maklumat yang dikongsikan dan kini sudah pun berada di penghujung segmen Borak-Borak Je petang ini anda menonton. Sebelum kita menutup tirai perbincangan, mungkin Dr. Adam ada nasihat yang nak berikan kepada semua yang menonton kita, cara terbaik untuk kita melabur dan bagaimana memilih yang terbaik daripada begitu banyak pilihan yang ada. Mungkin doktor dah bagi tahu tadi tapi kena remind sekali lagi doktor. Silakan. Okay, thank you very much. Terima kasih Haiza. So just a reminder, nak ingatkan lagi sekali, benda yang pertama sebelum kita membuat apa sahaja pelaburan, okay, tolonglah dengar. Saya dah bercakap panjang dah selama sejam, tapi benda ni paling penting. Iaitu sebelum anda membuat apa-apa pelaburan, pastikan anda dapatkan ilmu pengetahuan yang cukup. Kena tahu dulu. So tadi Haiza ada mention, contohnya kalau anda nak melabur dekat dalam private mandate misalnya, kena faham dulu private mandate itu apa. Okay, so by now hopefully anda dah ada sedikit pengetahuan tentang apa itu private mandate. Dan nak melabur ini pun kena tahu private mandate ni legit ataupun tidak. Ada lesen ataupun tidak. Orang yang memberi ataupun orang yang menjual produk private mandate kepada anda, sama ada mereka ni ada lesen ataupun tidak. Sebab private mandate dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia, Bermaksud setiap kali kita nak jual produk private mandate ini, haruslah dijual oleh orang yang berlesen dan berdaftar. Dan anda boleh cek benda ni dekat laman web Suruhanjaya Security Malaysia. Contohnya dia bagi tahu nama dia, ambil nama dia, cek, double confirm. Dia ni berdaftar ataupun tidak. Sebab ada juga orang yang tak berdaftar, jual saja private mandate kepada anda. Ini yang bahaya. Okay, itu yang pertama, ilmu pengetahuan. Bukan saja kepada orang yang menjual, tetapi kepada syarikat yang kita nak letak duit tersebut. Biarpun saham keutamaan ke, private mandate ke, unit trust ke, kita kena kenal dulu syarikat tersebut. Syarikat ini pastikan syarikat ini pun berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia ataupun Bank Negara Malaysia lah. Betul. Bergantung kepada apa instrumen yang anda ambil. So ilmu pengetahuan ni sangat-sangat penting. Betul. Kena faham. Itu yang pertama. Baru yang pertama. Okay, yang kedua, anda pun kena kenali diri anda sendiri. Anda ni boleh tahap risiko anda masing-masing. Okay? So bila kita cakap pasal pelaburan, berbalik kepada risiko individu, risiko kita masing-masing. Ada orang yang boleh melabur kat tempat-tempat berisiko tinggi sebab mereka memang, contohnya mereka ni muda lagi. Mereka ni masih
belajar. Mereka ni menggunakan capital ataupun modal yang rendah. Ya. Misalnya, so kalau orang muda, tak bolehlah nak letak 50,000 kat private mandate. Betul. Baru kerja. So mereka mungkin melabur 1,000, mungkin melabur RM500. So kalau mereka lesap pun duit tersebut, tak ada efek. Ya, Tapi yang saya kesiannya, Haiza, adalah kepada orang yang bersara. Sebab bila orang yang bersara ini yang dijadikan prospek, Betul. mangsa-mangsa ya. So orang-orang yang bersara ataupun menghampiri umur persaraan, umur 45, 50, 55, anda kena berhati-hati sebab memang you guys are their prospect. Okay, di mana mereka tahu anda ada duit yang besar. Anda nak bayar RM50,000 ni tak ada hal. Pejam mata Pejam je. mata je. Yeah. Tapi anda kena tahu duit ini duit persaraan anda. Di mana duit ini tugasnya ataupun tujuannya adalah untuk menampung persaraan anda. Kalau duit ni tidak ada, bagaimana anda nak bersara? Bagaimana anda nak hidup setiap hari? So saya nak kongsikan kepada anda, kenali diri anda sendiri. Sama ada anda boleh menerima risiko, mengambil risiko ataupun tidak. Kalau anda boleh mengambil risiko, teruskan. Tetapi teruskan dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Tapi kalau anda tak boleh nak ambil risiko pun tak apa. Ada macam-macam lagi pelaburan yang anda boleh masuk. Kan? Contohnya kalau ASB anda pun belum penuh lagi, penuhkanlah dulu ASB misalnya. Sebab walaupun pelaburannya sikit, tetapi kita tahu duit kita akan sentiasa ada di situ. Bermaksud kalau kita tak berkurang. Kalau kita perlukan duit pun kita boleh keluar. Bila-bila masa kita boleh keluarkan duit untuk kecemasan. Ada apps pula lagi dah sekarang. Ada apps, betul. Ada apps. Baik doktor, dan kepada anda yang sedang menonton kita, mungkin ada yang terlepas apa yang kita bincangkan ya bersama dengan Haiza bermula jam 2 petang tadi sampailah sekarang. Anda boleh tonton kembali melalui FB Amanah Saham Nasional Berhad apa yang kita bincangkan. Dan pastinya juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Adam untuk penjelasan yang sangat-sangat jelas berkenaan dengan private mandate, dan semoga nasihat daripada beliau jangan masuk kanan keluar tinggal kiri ya. Sama-sama kita jadikan panduan dan juga ingatan, dan kita bolehlah uruskan dan membuat keputusan berkaitan dengan pelaburan. Okey, sekali lagi terima kasih kepada doktor yang sudi bersama dengan kita. Selepas 1 jam dalam sesi ini, saya harap anda semua memahami apa itu private mandate dan selepas ini juga membuat pertimbangan sewajarnya sebelum sebarang keputusan pelaburan berkaitan. Dan cuma seperti nasihat Dr. Adam, jangan hanya percaya dengan janji pulangan tinggi, sebaiknya tanya juga risiko yang akan kita tanggung. Baik, selepas ini adalah segmen yang